pakai ni mic Tak boleh. ni live punca bisnes Rizky Start dan jalan keluar daripada. Cuba tengok dah. Sekejap. Tak payah pakai Cuba cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh. Apa khabar anda pada malam ini? Alhamdulillah saya berada di Dataran Merdeka. Dataran Merdeka Kuala Lumpur saja datang malam. Tengok keadaan malam di sini. Kalau datang weekend ramai orang, kita datanglah weekdays. Okay, khabar anda semua? Hopefully anda semua sihat sejahtera. Daknya jam menunjukkan 10.30 malam sekarang ni. So kita nak bercakap tentang satu perkara. Memandangkan saya berada di Dataran Merdeka ni, kita bicaralah soal merdeka. Kita bicara soal merdeka bila kita terutama kalau kita ni berniaga. Soal merdeka ni saya pernah sentuh dalam satu live saya sebelum ni. Saya nak bagi tahu satu perkara, ramai usahawan kita sekarang ni, kita tidak merdeka dari sudut bisnes kita sendiri, betul tak? Kenapa tak merdeka? Sebab ramai usahawan dia bergantung kepada platform untuk kita grow. Contohnya platform macam sekarang ramai orang dia bergantung kepada TikTok kan. Dulu orang bergantung dengan Facebook, ada orang dulu bergantung dengan bukan dulu, sekarang pun IG. Jadi kita ni tidak merdeka dari sudut bisnes kita sebab kita bergantung. Dia macam ada seorang student saya ni, dulu ada waktu satu masa 2 tahun lepas, bisnes dia sangat berkembang maju, sangat laju, sangat luar biasa, sales banyak, dan pada ketika itu apa berlaku? Hidup dia bagus lah. And then suddenly harga barang naik. Harga barang naik menyebabkan dia tak boleh nak cope dengan harga barang yang menyebabkan margin keuntungan dia jadi slim. Dan akhirnya bisnes dia berhadapan dengan satu situasi yang susah. Sebab apa? Sebab dia tak merdeka dari sudut dia punya barang-barang untuk buat bisnes dia tu. Jadi apa berlaku? Inilah yang berlaku kepada kebanyakan usahawan kita. Usahawan kita kebanyakannya bergantung kepada social media untuk kita buat jualan. Kita tidak simpan database kita, database pelanggan kita, menyebabkan kita ni tidak merdeka bisnes kita. Kalau misal kata kena ban ke, tiba kena hack ke account, tu yang menyebabkan kita tak boleh nak grow bisnes kita. Okay, salam dari Indonesia. Come to Papa. Oh, nama Come to Papa. Okay, apa khabar anda semua malam-malam ni? Cuba komen dekat bawah pagi. Saya nak tengok anda punya komen. Nak tengok sama ada dari mana anda live dekat mana sekarang. Saya dekat Dataran. Oh, live juga tak tahan tu. Oh, rekod. Tengok ada orang tengah record juga, nampak? Tengok, itu TikTokers baru nak naik ni. Oh. Tu dia. Malam Azmir Chowder. Saya dekat ni. Tahu apa ni? Kat mana ni? Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Malam, memang malam, tapi kita sentiasa pagi walaupun malam. Daripada Kelantan, Ira Choki. Anda bersiaran dari mana? Cuba komen dekat bawah jap. Bersiaran live dari bumi mana? Sofia Floris Dungun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam senior Fari Petra. Passion TBI Amir Mohsin. Oh, okey. Apa khabar? Set kita. Saja je buat live ni. Saja sebab ada Spiderman.
Spiderman. Mana Spiderman? Lemak tak ada Spiderman. Oh, dia camouflage. Oh tu Spiderman. Spiderman berjalan. Bawa handbag. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada Kangak. Orang Kelantan kalau pergi KL wajib pergi sini. Daripada Sibu Sarawak Zone 3. Yes. So kita sedang bicara soal orang kita ni bila berniaga kita tidak merdeka. Kenapa kita tidak merdeka? Sebab kita berharap kepada sesuatu. Contohnya bila kita berniaga kita mengharapkan social media sahaja. Kita tidak simpan database. Kita tak jaga database, menyebabkan kita ni kalau jadi apa-apa kepada kita punya social media, out habis kita. Ketere orang Kelantan juga. Ramalah sesek kita. Sesek Kelantan kita tahu dah duduk mana ni. Ni hamba duduk di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Saja yang ni tak ada gam apa pun nak live. Dah. Habis dah. Habis dah? Belum habis lagi. Boleh lah kita gerak. 5 ya. Nak buat apa? 5 ya? Nak main tembak-tembak. Nak main tembak-tembak. Apa hal lah. Kita dah tua nak main tembak-tembak apa benda pula. Oh dia macam lastik Plastik atas. Oh dia lastik. TikTokers baru kita yang baru nak naik ni nak main pula tembak-tembak. Kita beli tembak-tembak. Nak tembak ke langit. Cucuk langit. Aduh. Bunga Lalang, Waalaikumsalam. Okey, ada soalan tentang bisnes. Boleh saya bantu anda untuk jawab soalan-soalan bisnes? Soalan-soalan yang berkait dengan, mungkin saya boleh bantu anda lah, bisnes ataupun your personal life, right? Mungkin ada cabaran dalam hidup. InsyaAllah kalau saya boleh bantu, saya bantu. Okay. Thank you so much Ira Choki. Kalau boleh sampaikan saya punya konten-konten tu kepada orang lain juga. Sharekan konten tu kepada bila tengok konten-konten baru tu, sharekan supaya manfaat tu boleh disampaikan kepada lebih ramai orang, insya-Allah. Okey. Oh itu kaedahnya. Orang tua main Kelantan panggil bidah. Bidah, dia main bidah tengok. Umur ni dekat 40 ni. Umur ni dekat 40 main benda lah. 30. 30. 20. Macam mana nak hilangkan nervous? Nak hilangkan nervous ni, salah satu cara dia adalah bersedia. Nak hilangkan nervous, salah satu dia adalah bersedia. Orang nervous ni sebab dia tak bersedia. Kau nervous sebab kau tak bersedia. Itu saja. Sebab ada satu hadis Nabi SAW. Ada seorang hamba Allah ni, dia Nabi bicarakan dia dan dia didapati bersalah. Jadi dia pun sebut hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dia sebut macam tu. Bila dia sebut macam tu, Nabi terus marah dia. Kan kalau kita belajar, ya, daripada dulu kan, zaman dulu kalau anything happen pada kita, ustaz kata sebutlah hasbiyallah wa ni'mal wakil kan. Tapi dalam hadis tu Nabi marah apabila sahabat ni kata hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sebab Nabi kata, ayat dalam hadis tu, ayat dia adalah Allah mencela. Allah mencela. Apa maksud mencela? Mencela ni macam mengutuklah orang-orang yang tidak lakukan persediaan, tidak bersedia, tidak merancang. Keyword dia merancang. Allah mencela orang yang tidak merancang. Jadi dalam hadis tu kata, gunalah akal kebijaksanaan. Untuk kita buat sesuatu ni, guna akal kebijaksanaan. Jadi kalau tidak berjaya, barulah kita sebut hasbiyallah wa ni'mal wakil. Barulah lepas tu Allah okey, Allah redha dengan kita. Jadi apa yang kita boleh belajar pada hadis ni simple je. Allah nak suruh kita guna akal kebijaksanaan. Maksudnya nak buat apa-apa bersedia.
kena bersedia. Nak buat apa-apa kena bersedia. Kalau tak bersedia, Allah cela orang yang tak bersedia. Jadi keyword dia Faiz yang sebenar, nak hilangkan nervous ni sebab salah satu sebab kita tak bersedia. Contoh, engkau takut gila nak masuk exam. Kau nervous nak masuk exam sebab engkau tak belajar sungguh-sungguh, menyebabkan takut nak masuk exam. Betul tak? Bayangkan kita ni memang belajar gila-gila, kita dah bersedia, kita dah jawab past year exam, memang kita dah buat latih tubi kau-kau. Rasa-rasa nervous lagi tak? Kuranglah nervous tu. Sama juga kalau kita naik atas stage. Kalau kita dah praktis banyak kali, kita ready dengan slide, kita ingat next slide tu apa, kita tahu setiap slide tu nak cakap apa kan. Kita dah cuba praktis, cuba bayangkan orang kat depan mata kita. Adakah kita nak nervous? Kita tak nervous dah, InsyaAllah. Jadi, so the key adalah bersedia. Guna akal kebijaksanaan, InsyaAllah. Nama saya Fahdi, bukan Fazdil. Oh, dah nama Fazdil pula malam ni. Fazdil lah, Fazli lah, Fahmi lah. Nama saya Fahdi. Okay. So ada soalan lagi, silakan. Sambil-sambil saya melihat kanak-kanak riang ni bermain. Tengok kanak-kanak riang bermain. Kanak-kanak riang bermain. Saya ada di Dataran Merdeka. Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Okay. Patah dah? RM5 lagi. Cakap pun tak guna. Wang. Bila ada orang dewasa ni, bila nak main permainan budak-budak, dia kena gentle. Ni dia tak gentle lah. Tak gentle lah. Ni yang tua. Ni tua. Lah, balik banyak. Tak, tu pasal terbalik ni. Kata-kata semangat orang yang gagal exam. Kau nak gagal exam tidak bermakna gagal selama-lamanya. Orang Kelantan panggil tobak so dia down lah. Gagal exam bukan bermaksud gagal selama-lamanya. Kan? Tanyalah sesiapa yang pernah exam. Saya pernah dapat masa saya form 5, saya dapat 10 terakhir batch. Nombor 10 terakhir batch. Can you imagine? Saya masa form 5 tu, saya ketua pengawas. Tapi saya dapat 10 terakhir batch. Teruk, memang teruk lah, memang teruk. Sampai kan sepatut saya jawab 3 esei, saya pergi jawab 2 je esei. Memang teruk sungguh masa tu. Tapi takdir Allah, anyway, bila kita dapat result yang tak baik, maka kita ada ruang dan peluang, room for improvement. Kita improve lah apa yang boleh kita buat. Itu masa dekat sekolah dulu. Saya masuk universiti, saya dapat pointer 2.38. Teruk juga. So what's the problem? Kan? Kita buat lagi. Bila itu zaman belajar. Okay? Saya dalam hidup, saya tak pernah dapat nombor 1 masa saya sekolah. Saya masuk, Alhamdulillah takdir Allah, bila buat bisnes. Berapa kali fail dalam bisnes. Anyway, it's all about it's not about the destination, right? It's all about the process. So kita lakukan proses-proses tu, insya-Allah. Jangan risau. Tipu je 10 terakhir tapi jadi ketua pengawas. Saya nak cakap macam mana? It's up to you nak terima atau tak. Sebab tu saya kata saya ketua pengawas yang paling tak pandai dekat sejarah sekolah lah kot. Tapi nak buat macam mana? Kan, semua tu rezeki dan kita terimalah. Motivasi selalu kata macam tu. Tak apa, bolehlah pergi cari cikgu saya Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra. Saya tak perlu buktikan apa-apa pun. Tak perlu pun saya kata, okey, untuk motivasi anda saya cakap macam ni. Saya tidak dapat apa-apa lah dengan buat live dan bagi motivasi anda ni. Nak cerita lama, tak ada masanya. Alright. Live sekali. Ya. Macam mana nak hilangkan rasa tak hangat-hangat tai ayam? Selalu buat sungguh-sungguh, lepas tu down. Sofia Floris.
jumpa dengan kawan-kawan yang tak down. That's it. Ada satu hadis Nabi SAW. Nabi kata, manusia dengan syaitan ini seperti kambing dengan serigala. Kalau kambing tu duduk sorang-sorang, serigala akan ngap. Jadi manusia kalau dia duduk sorang-sorang, syaitan akan ngap dia. Ngap tu jadi tak semangat, jadi down, jadi daripada banyak idea jadi tak ada idea. Jadi dalam hadis tu kata, kalau kita tak nak kena ngap dengan syaitan, maka Nabi sebut dua perkara. Pertama, duduklah dalam jemaah. Nombor dua, duduklah di masjid. Maksudnya Nabi kata apa? Duduk di dalam kalangan orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang baik, baru kita kekal semangat. Simple kan? Dan kalau kita punya kawan pun asyik down. Kalau kita punya semangat, kawan pun say dia duduk takat tu je. Kawan-kawan kita pun jenis yang tak apalah, redha lah dengan rezeki Allah, sell down pun tak apa, sell static pun tak apa. Kita dapat 10,000 sebulan pun syukur lah. Orang lain bercakap tentang dapat 100,000, 1 juta sebulan. Tapi bila kita berkawan dengan orang macam tu, maka seka-seka kita ni akan mencorakkan siapa kita. Jadi itu hadis Nabi SAW. Jadi Nabi kata, duduklah dalam jemaah dan duduklah dalam masjid. Jemaah ni maksudnya, jemaah dekat masjid ni maksudnya jemaah-jemaah yang baik, jemaah-jemaah yang selalu beramal, kan? Itu kaedah dia. Ini tidak duduk sorang-sorang, dah habis. Tips untuk berubah. Nak berubah jadi apa? Anda nak berubah jadi apa? Nak berubah jadi sihat. Duduk dengan orang yang selalu bercakap tentang kesihatan. Berubahlah confirm. Anda nak jadi lebih kurus. Duduk dalam circle orang yang sentiasa cuba untuk kurus. Selalu pergi gym, buat cabaran skipping, kan? Orang yang malam-malam dia tak makan, dia tak melepak. Dia kata maksimum makan pukul 6. Kita lepak dengan kawan-kawan yang makan pukul 12. Dah celah mana kau nak kurus? Faham? Nak berubah apa? Nak ubah sales. Duduk dengan kawan-kawan yang jualan dia luar biasa. Jadi kawan ini akan mencorakkan siapa kita. Macam saya sebut tadi, ikut hadis Nabi SAW, kalau kita duduk sorang-sorang, maka kita seperti anjing, seperti kambing dengan serigala. Kalau kambing duduk sorang-sorang, kena ngap dengan serigala. Kalau manusia duduk sorang-sorang, kena ngap dengan syaitan. Nabi kata duduklah dalam jemaah dan duduklah di masjid. Jadi duduk dalam jemaah yang baik-baik. Nak berubah ni duduk dalam jemaah. Maksudnya anda nak buat perubahan apa? Kalau anda nak beramal dengan lebih baik, duduk dalam jemaah. Contohnya jemaah tabligh. Contoh, anda duduk dengan kawan-kawan yang selalu pergi masjid, insya-Allah anda akan berubah. Kawan-kawan yang pergi subuh dekat masjid, confirm anda akan pergi masjid subuh, insya-Allah. Tips urus bisnes. Macam mana nak urus bisnes? Tips urus manusia. Ini kalau orang berniaga. Saya nak bagi tahu jujur ikhlas. Kerja mengurus manusia ni adalah kerja semua pendiri bisnes. Cuma beza dia adalah anda kena faham satu benda. Mengurus dengan menjaga, dia dua perkara berbeza. Dengar kalau nak jaga staff, nak jaga orang ni, tugas jaga ni tugas mak bapak dia, bukan tugas kita. Maksudnya apa? Kalau anda kerja nak pamper dia, cuba jaga dia, kan? Yang tu kerja mak bapak dia, bukan kerja kita. Kerja kita adalah memastikan dengan adanya dia, syarikat kita boleh menghasilkan result yang luar biasa. Jadi saranan saya mengurus manusia ini, dia bermula daripada memilih manusia yang tepat masuk bisnes kita. Dia jangan kau main ambil sembrono, ambil orang, lepas tu kau fikir macam mana nak urus orang ni. Dia bermula dengan memilih manusia yang tepat dulu masuk dalam bisnes kita, baru senang kita nak mengurus. Kalau kita ambil orang yang tepat, yang betul terus, dia sendiri mengurus diri dia sendiri. So tak payah kau sibuk-sibuk nak urus. Boleh faham? Tu kaedah kita. Kita bukan nak menjaga manusia, kita nak mengurus manusia. Nak mengurus manusia bermula dengan memilih manusia yang tepat masuk dalam syarikat kita. Boleh faham? Ramai usahawan ni silap dia,
Ambil orang, lepas tu aku cuba nak urus orang. Kerja jaga orang ni bukan kerja kita, kerja mak bapak dia lah. Alhamdulillah Sofia, saya jadi okey lepas depression, lepas join kelas-kelas tuan. Alhamdulillah. Apa semua tu Allah nak bagi kan. Allah yang nak bagi kita punya Allah nak bagi Sofia keluar daripada depression tu. Jadi Allah hantarkan asbab masuk kelas. Alhamdulillah, I'm happy for you. I'm really happy for you. Boleh okey dari depression. Alhamdulillah. Saya nak sampaikan mesej ni kepada semua orang yang sedang live dan semua orang yang tengok video saya. Cuba tengok komen dekat bawah ni, Sofia Floris Dungun. Cuba tengok. This is the walking testimony orang-orang yang cuba untuk lakukan perubahan. Niat betul, Allah hantarkan asbab. Salah satu asbab mungkin join kelas yang Alhamdulillah saya buat kan. Boleh keluar daripada depression. Itu satu rezeki yang luar biasa tuan-tuan. Sebab apa? Siapa kat sini ada masalah depression? Cuba komen kat bawah. Depression ni ada satu masalah juga. Orang pun dia pun tak tahu dia sedang depression. That's the problem. Siapa kat sini selalu tertekan, selalu rasa ada panic attack, ketakutan yang patutnya tak payah takut. Tapi dia berdebar lain macam, pelik kan. Patut tak payah berdebar pun. Tengah bawa kereta tiba-tiba berhenti tepi jalan, sesak nafas, tak ada apa pun. Pergi jumpa doktor kata tak ada apa. You are okay. Alright. Tapi kita rasa pelik. That is what we call anxiety, atau anxiety attack or depression kalau mengalami tekanan luar biasa. So for those yang mengalami situasi macam tu, cari jalan. InsyaAllah. Saya dulu pun ada masalah depression. Okay. Saya dulu ada masalah depression because of business, because of lots of things happening kan. Tapi Alhamdulillah, takdir Allah baik. Kita cari jalan dan Alhamdulillah selesai masalah tu. That's why saya buat training ni untuk bukan saja memberi kesedaran, tetapi mungkin kalau takdir Allah baik, itu juga akan jadi ubat kepada sahabat-sahabat kita, terutama usahawan yang mengalami masalah depression, anxiety ni. Alright, Alhamdulillah, I'm happy for you Sofia. Tips untuk sentiasa bersemangat dan berkeyakinan untuk mencari prospek setiap hari macam mana? Aduh. Okay, saya bagi tahu tips Tips dia yang paling penting, yang ini selalu cikgu saya kata, jaga amal. Jaga amal kita supaya bila mana kita jaga amal kita, insya-Allah iman kita kuat. Alright? Jaga amal. Mungkin nasihat saya ni berbeza sikit. Ada orang dia suruh dengar motivasi punya video apa semua. Bagi saya, jaga amal. Dia simple macam ni. Kalau kita tidak bersemangat, itu tandanya bateri iman kita lemah. Kalau kita tak semangat, itu tanda bateri iman kita lemah. Setuju tak? Kalau bateri iman kita ni full, dia macam bateri telefon, kita akan jadi super duper pump. Jadi rasa luar biasa semangat, betul tak? Bangun pagi pun nak solat awal, nak bangun tahajud, senang. Betul ke tak betul? Kalau kita iman kita kuat, orang cakap apa pun kita tak dengar. Sebab apa? Kita tahu Allah yang bagi rezeki. So that's why jaga bateri iman. Macam mana nak jaga bateri iman? Jaga amal. Apa amalan anda yang setiap hari anda buat? Okay, amalan ni bila kita kata amalan, bukan amalan yang banyak sekali buat tak pernah buat dah. Yang Allah suka adalah amalan kecil tapi konsisten buat. Contoh, nak buat apa-apa baca bismillah, sentiasa istighfar. Jaga amal, benda tu. Amal, jaga amal supaya bateri iman kita sentiasa full charge. Bila sentiasa full charge, insya-Allah kita rasa semangat dan Allah akan beri rezeki semangat kepada kita. Insya-Allah. Okay? Saya kena tengok tim saya ni. Tak nak balik lagi ke dia orang ni? Kita tak nak balik lagi ke? Esok ni kita ada kerja lagi ni. Oh ingat tak habis lagi. Saya boleh habiskan. Baru nak start buat konten. Masya Allah. Banyak idea. Itu baru bergerak otak dia. Okey lah, kita bagi masa lah. Kita bagi masa. 5 minit? 5 minit? InsyaAllah 5 minit lagi. 5 minit lagi saya live. 5 minit saja lagi.
mana lagi? Waalaikumsalam Mas Liza. Ideal, just setting. Gi sokmo Terengganu tu. Cuma tak ayak kau orang lagi Terengganu. Gi sokmo Terengganu kita. Tak ayak kau orang je. Terima kasih Omai. Terima kasih, alhamdulillah. Oi, Izman pun ada. Waalaikumsalam. Buku tuan saya beli harga 13 tu sedap baca. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih. Okey. Selalu tak dapat close sale. Tak dapat close sale. Tak dapat close sale, belajar cara sale. Alright. Contoh, apa kaedah nak close sales? Nombor 1, belajar kaedah untuk memberi offer yang baik. Anda kena faham, orang beli kadang-kadang bukan sebab nak beli produk kita, bukan nak beli servis kita. Orang beli sebab offer yang kita bagi. What kind of offer? Right? Offer yang kita bagi akan menyebabkan orang beli dengan kita, full stop. Boleh faham? Okay? Saya ambil contoh, ramai tak orang yang nak beli kereta? Ramai. Tapi tiba-tiba kerajaan hari tu bagi SST, pengecualian SST selama setahun lebih. Jadi orang gila beli kereta masa tu. Sebab apa? SST. Kereta jadi murah. Apa lagi offer-offer yang lain? Kadang-kadang orang beli kereta bukan sebab nak beli kereta yang tu, tapi sebab dia ada warranty 5 years unlimited service. So orang beli because of the offer. When we talk about offer, right, kita bukan bicara soal harga murah tak habis murah. Right? We are talking about benda yang kita boleh beri kepada pelanggan kita yang menambah nilai perniagaan kita. Offer kena belajar. Dia bukan isu saya dah contact, saya dah communicate, saya dah follow up tapi ujung tak boleh close sale. Sebab orang tak nak beli because of the offering yang kita bagi tu. Kadang-kadang satu lagi, seksi bagi kita bukan seksi bagi orang yang nak beli dengan kita. Jadi apa yang perlu kita kena buat? Pergi belajar. Jangan malas lah. Jangan malas. Kalau jumpa cikgu, pergi dekat dengan cikgu. Pergi duduk dengan cikgu. Tanya cikgu, buat lagi, tanya lagi. Saya ambil contoh, ada salah seorang student saya last week, dia share apa tau? Dia berniaga pakaian kanak-kanak, barangan kanak-kanak. Okay? So, apa yang dia buat? Apa yang beliau buat adalah okay, ceritanya beliau berniaga barangan kanak-kanak. Tiba-tiba sebelah kedai dia tu ada kompetitor besar nak buka, jual barangan kanak-kanak juga. Anda bayangkan, kalau orang kita dah takut dah, kompetitor besar duduk sebelah kedai kita, jual barang sama dengan kita, confirm lah dia ambil klien kita, betul tak? Tapi apa yang berlaku adalah alhamdulillah beliau belajar dekat Funivo. Alhamdulillah baru 3 bulan, if I'm not mistaken, 3-4 bulan belajar dekat Funivo. Saya bagi tahu saya bagi tahu setiap minggu, saya rasa masa coaching. Saya kata orang beli kadang-kadang because of offering. Jadi alhamdulillah beliau buat strategi offer yang baik, yang bagus. Apa berlaku? Jualan dia lebih tinggi bila ada kompetitor dekat sebelah berbanding tak ada kompetitor. Anda bayangkan, sepatutnya bila ada kompetitor ni sale kita drop. Kompetitor pula duduk sebelah, jual barang yang sama. Tapi disebabkan beliau belajar cara untuk beri offer yang baik, apa berlaku? Orang beli dengan dia berbanding orang beli dengan kompetitor dia. Can you imagine? So, cuba fikir apa yang beliau buat. Salah satu dulu dia ingat right offering adalah, dia ingat right offering ni salah satu bila dia kedai baby, dia bagi stroller free. Rupa-rupanya baru dia perasan, saya bagi tahu dalam kelas, saya kata buat survey supaya kita tahu pelanggan kita nak apa. Dia buat survey, rupa-rupanya orang yang baru dapat anak bukan nak stroller free, tapi orang nak pergi melancong free. Most probably dia dah, mungkin dia stres melayan anak dia dan sebagainya, dia nak pergi melancong free, bukan nak stroller free. So itu yang saya maksudkan, kenapa kita tak close sale? Sebab kita tidak belajar untuk craft offer yang baik kepada pelanggan kita. Siapa kat sini nak belajar macam mana nak craft offer yang baik yang menyebabkan orang nak beli dengan kita? Cuba komen dekat bawah sikit. Cuba komen. Tu sebab kita tak close sale, bukan sebab orang tak nak beli. Saya bagi tahu jujur ikhlas, kalau orang tak beli dengan kita, dia beli dengan orang lain tak? Dia memang nak that solution. Dia perlukan penyelesaian kepada masalah dia. Agak-agak engkau lah, dia cari orang lain tak untuk permasalahan dia. Kalau kita tak berjaya close dia, confirm dia cari dengan orang lain.
Itu saja. Okay. Nuraini, Kak Fanivo ada jawatan kosong tak? Ya, ada banyak. So, boleh hantar resume ke job.sifoo@gmail.com. job.sifoo@gmail.com. Okay. InsyaAllah Umar, insyaAllah. Presiden Presiden adalah kita punya circle paling tinggi lah. InsyaAllah. Jom, boleh gerak dah kot. Okay guys. Saya rasa itu saja. Nanti saya memang suka untuk share jawab soalan-soalan anda. Mungkin saya cari satu masa lagi insyaAllah. Sebab sekarang dah pukul 11. Esok saya ada meeting lagi. Pukul 6.30 kita dah nak start. So yap, saya insyaAllah ada masa lapang lagi. Kita jumpa lagi InsyaAllah. Alright guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.